Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching me. My name is Kim Abdullah, Business Management Consultant. Apa yang saya buat? Saya bantu usahawan dapatkan ratusan ribu ringgit melalui satu servis ataupun satu produk sahaja. So, gentlemen, ladies, I nak share satu perkara yang sebenarnya ejen sepatutnya buat supaya anda dapat sales yang banyak. Nombor 2, anda dapat sales yang senang. Nombor 3, sebenarnya benda ni you boleh ulang-ulang pada setiap bulan. Sebab you have to notice, kalau anda sebagai ejen, kalau anda sebagai stokis, anda perasan tak anda jual banyak produk? Itu pertama. Nombor 2, anda kerap tukar produk. Anda jual produk A, lepas tu jual produk B, lepas tu jual produk C, lepas tu jual produk D. Every month bertukar-tukar. Every month tak konsisten. Every month penat buat kerja. Perasan tak? Saya percaya ya. Sebab kenapa? Saya survey. Saya buat survey dalam beberapa bulan recently, and kita perasan yang banyak ejen pegang banyak produk. Alright? Ramai ejen buat, you jual benda yang tak selari dengan produk pertama dan kedua. Sebab itu anda penat. Okey, biar saya bantu. Kalau anda sebagai founder, contoh anda ada bisnes elektrik, anda kontraktor electrical, alright. Anda boleh structure daripada main activity sampailah aktiviti seterusnya. Anda wajib structure sebab anda kena tentukan perjalanan sales anda. Alright, product journey. Kalau anda adalah buat bisnes kategori servis, anda ada banyak peluang untuk hasilkan banyak rantaian duit, atau kita namakan dia revenue streams, aliran pendapatan. Alright, banyak duit masuk di dalam syarikat you sebagai electrical contractor, tetapi you boleh buat banyak duit masuk. Okay, itu kalau anda servis. Senang cakap, kalau anda founder, anda wajib structure macam mana duit nak masuk ke dalam akaun syarikat you. Yang paling best adalah founder untuk kategori servis, bukannya produk. Sebab kenapa servis lagi best berbanding produk? Sebab servis boleh buat banyak duit masuk. Dia boleh buat melalui servis, dia boleh buat melalui consultation, dia boleh buat melalui produk, dia boleh buat melalui development, accessories and so on. So dia boleh hasilkan banyak duit masuk yang dari pelbagai cabang. Kerja masih sebagai electrical, alright, bidang kerja masih electrical, tetapi banyak sources duit masuk. You guys kena clear. Sebagai founder, you kena susun supaya you represent diri you sebagai electrical contractor. Contoh electrical contractor, tetapi orang boleh beli pelbagai item daripada you. Bukan takat service you saja, consultation, training and so on. Itu adalah kategori revenue stream. Tetapi macam mana pula dengan ejen? Ramai orang jam. Sebab itu ejen jual banyak produk. Sebab kenapa? Dia perlukan duit yang datang dari pelbagai arah. Macam kategori founder, dia perlukan duit yang orang datang nak beli terus. Alright, aku nak jual Sobela lipstick. Lepas tu tiba-tiba tudung Fariha macam ramai orang nak belilah, so I pun jual tudung Fariha. So lipstick ada, tudung ada, so lepas ni apa? I nak jual kek Mama Sap. No, you jual. So you beli, ambil, lepas tu you ambil Rohina lah, jual maskara Rohina. So semua benda you jual sebab you rasa ramai orang membeli. Tak salah. Alright, cuma you kena acknowledge kat situ penat atau tidak. Macam mana you nak synchronization, macam mana you nak ada transition produk A dengan produk B, produk B dengan produk C, produk C sampai produk D. Dan berapa jauh dia punya circle, A ke B ke C ke D, berapa kerap dia punya circle, dan larat tak larat you nak layan circle dia. Dan kemudian circle ni dia berputar. Produk A, produk B, produk C, produk D, produk A, produk B, produk C, produk D, produk A, produk B, dia akan berpusing-pusing. Kalau you sebagai ejen, you dapat pusingkan kitaran produk you, maksudnya you menjual produk tu dapat berpusing A, B, C, D, you menjual produk yang bagus. Walaupun
dia lebih kurang similar. Mascara, Sovela, lepas tu foundation, bla bla bla. Dia lebih kurang, tapi kalau you dapat pusingkan dia punya aliran, that will be great. Just remain dengan produk itu, dan you cuba kuatkan dengan you punya kategori klien. Alright, tetapi macam mana pada siapa yang tak tahu? Oh, saya tak tahulah Tuan Kimi macam mana saya nak buat ni, saya tak tahu. Saya jual itu, saya jual bednya, saya jual maskara, saya jual tudung, saya jual baju, semua benda saya jual. Sebab tu you penat. Manusia akan jadi tak penat. Alright, akan jadi well perform, akan dapat kualiti kalau mereka fokus. Be specialist, not generalist. Tetapi anda sebagai agent, anda kurang boleh guna pakai ayat tu. Be specialist, not generalist. Be specialist, not generalist. Fokus kepada founder. Founder wajib guna pakai fundamental tu. Alright, tetapi kalau anda sebagai agent, at least anda ada kitaran. Kitaran yang saya dah create sekarang ni ada 3. Saya percaya anda dah baca sharing post saya berkenaan dengan 3 perkara. Kepentingan, keperluan dan juga kemahuan. Kalau you dapat pusing circle ni, that will be great. Pertama sekali, kepentingan. Lepas tu kepentingan orang beli sebab keperluan. Lepas keperluan orang beli sebab kemahuan. Kalau you dapat pusing 3 circle ni, you akan dapat duit pertama sekali yang banyak. Nombor 2, kerja yang kurang penat. Nombor 3, daripada klien yang sama. Itu yang paling penting dan itu yang paling seronok. Kalau saya sebagai founder, saya tak nak berurusan dengan ramai klien. Sebab proses closing penat. Proses marketing buang duit. Proses branding ambil masa. So kalau you tak faham 3 perkara asas ni, you akan buat kerja yang penat. Alright? Proses menjual ni penat sebab you nak build trust. Alright? You nak biar orang kenal you, faham you, suka you. Itu proses yang penat. Proses marketing, proses yang berulang kali. Proses menyampaikan, proses memberitahu. Proses ni proses IRA, Income Reducing Activity. Sebab you buat marketing, you tak dapat apa-apa impact kecuali publicity, kecuali you punya awareness, kecuali orang perasan you punya produk. Alright? So kalau you buat branding, dia adalah aktiviti IPA, Income Producing Activities. Maksudnya you buat, you dapat something. You buat, you build trust. You buat, you build legacy. You buat, you build you punya brand jenama, portfolio. You build punya portfolio. Alright, lupa pula nama dia. So you kena fokus kepada 3 perkara ni. Kalau you dapat fokus kepada 3 perkara ni, then you akan tahu kenapa pentingnya produk yang tak banyak, dan you fokus pada klien yang sama. Alright, fokus kepada 3 benda asas yang saya share dalam posting sebelum ni. Kepentingan, keperluan dan juga kemahuan. Kalau you boleh fokus 3 fundamental ni, then you akan faham apa itu kepentingan. Kepentingan ni adalah sesuatu, produk. Kita cerita produk saja sebab anda sebagai agent. You jual produk yang high demand, for sure. Alright, nombor 2, keperluan. Keperluan ni adalah orang yang something yang dia nak, better ada daripada tak ada. Alright, nombor 3 yang kemahuan ni, adalah, tak ada tak apa. Alright, so 3 perkara yang you kena fokus, for sure. Pertama adalah something yang advocate. Advocate ni adalah benda yang orang selalu minta. Orang produknya high demand. Contohnya, right, I show you contoh. Contoh. So, contoh dia adalah produknya high demand, for sure. Foods. Alright, sama ada cuisine, pastry atau beverage. So, fokus kepada makanan. Produk utama anda, kalau anda sebagai agent, wajib fokus kepada produk makanan. Pertama sekali, apa itu makanan? Cuisine, pastry, makanan berat atau makanan manis-manis atau minuman. So, ini wajib ada. Atau kalau anda tidak jual makanan, anda jual medical, ubat-ubatan, contoh personal care atau medicine. Tapi jaranglah orang jual ubat-ubatan kecuali anda farmasis atau anda doktor. Yang biasa orang jual yang ketiga, suplemen. Suplemen untuk beauty, untuk health, 2 perkara ni. So, kalau anda tak jual makanan, at least anda jual suplemen. Sebab ini adalah kepentingan. So, bila kepentingan, you kena cari satu ayat yang membuatkan dia sangat-sangat penting. Kalau you tak ada makanan ni atau you tak ada suplemen ni, you boleh mati. Mati dari segi career, mati dari segi pandangan orang terhadap you. Oh, kalau you tak makan suplemen ni, orang dah tak pandang you. Mati perhatian. Oh, kalau you tak makan, you tak beli makanan ni, mati you punya nafsu, contoh.
nafsu nak makan. Contoh dia kalau nak makan ni kena benda-benda manis dulu, pastry dulu. So mati selera makan. So you kena cari satu keywords yang you akan guna pakai pada klien yang sama. Sebab klien ni, kepentingan ni guna pakai pada orang yang sama. Setiap bulan dia akan beli dengan you. In fact, dia beli almost setiap hari. Sebab makanan, sebab suplemen. Mungkin suplemen you beli contohlah macam Rich Glow. Contoh, Rich Glow satu kotak consume boleh tahan let's say lah 30 hari. So, every month klien akan datang balik kepada you sebab nak beli balik Rich Glow punya suplemen. So, you dah ada permanent customer. You ada regular customer. At least satu produk, satu bulan dah memang you dah tahu income kat situ datang berapa. Cuma you tinggal target numbers of clients. Contoh, ambil Rich Glow. Untung dalam, let's say lah, dalam RM25. Contoh, saya tak tahu. Boleh tanya dengan Cik Seri kita, the founder, Rich Glow. You jual Rich Glow. Alright, kepada Rich Glow sekalian, tolong take note. You jual Rich Glow, contoh RM20 untung. Contoh, saya tak tahu dia punya untung berapa. RM20 contoh untung. So, RM20 you tahu. Dan you nak dapat RM3,000. You kena calculate by yourself. Contoh, RM3,000 bahagi dengan RM20 untung. So, you kena jual 150 kotak. Wow, 150 nak jual macam mana? Sebab tu pentingnya targeted audience. You nak jual kepada siapa supaya 150 ni terjual. Contoh saya ambil kata, you jual kepada government servant. Contoh dekat Johor Bahru. Johor Bahru government servant, bangunan kerajaan, satu department ada dalam 30 orang. Tapi tak mungkin 30 orang akan consume, membeli. Contoh 30 orang, 1/3 akan membeli, 10 orang. 150 bahagi dengan 3 orang, Allah Akbar, 1/3 30, 10 orang. 150 bagi dengan 10. Alright, satu orang wajib membeli 15 kotak. Wow, tak banyak ke? Waktu ni orang akan membeli 15 kotak kalau dia tahu kenapa dia kena membeli 15 kotak. So, ajak mereka, Haji beli 15 kotak dengan saya. Haji boleh dapat untung satu kotak RM10. Contoh. So, sebenarnya dalam masa you nak menjual dekat Haji tu 15 kotak, you recruit Haji tu jadi dropship sebenarnya. Automatically. Sebab tu penting keywords. Haji nak makan kan, Haji nak consume, nak bagi wife kan. Why not Haji beli 15 kotak, boleh bagi wife, tapi dalam masa sama kalau Haji jual ni, Haji bagi pada jiran-jiran, jual ke orang masjid, jual ke jiran-jiran, jual ke anak, besan and so on. At least Haji dapat untung sebulan RM500. Uish, lah aku nak beli bagi bini aku tapi dapat RM500. Why not? Boleh cuba. Haji tu cuba, you bagi skrip, you bagi cara, you train Haji tu boleh buat. You dapat daripada HQ dan you boleh distribute direct ke Haji tu. Klien you hanya seorang tapi Haji tu dapat jual benda tu. So you kena ada strategi. Itu satu contoh kepada kepentingan. Sama ada foods atau medical atau supplement. Macam mana dengan keperluan? Keperluan ni mungkin dia akan beli seminggu 2 kali, 3 kali, 4 kali. Dia tak lebih daripada tu. Dia tak everyday tetapi dia akan selalu ada. Contoh, fashion. Head to toe. Daripada hujung rambut sampailah ke hujung kaki. Fashion. Keduanya adalah accessories. Sama ada barangan kemas, kosmetik, skincare. Itu yang dia akan beli. Mungkin seminggu sekali. Pakai gincu, pump anaknya patahkan. So beli balik. Beli maskara, tertinggal atau hilang somewhere else. So dia beli balik. Dia akan kerap beli. Jewelries, emas ni, kalau yang hardcore, you kena pandai cari klien yang betul. Kalau yang hardcore, almost every week tukar. Alamak, ada design baru, tukar baru. So you kena pandai cari orang yang betul. Atau dia beli emas, Dia memang tegak emas. So orang ni pula memang jenis yang ada team, selalu bagi reward emas. So you target orang ni kepada stokis atau ejen yang selalu bagi hadiah emas kepada tim dia. So you jual emas, at least you ada targeted client yang beli almost every week. So the keywords adalah, pertama sekali adalah dia punya keywords. Dia punya key points adalah keywords dan juga key player. Dia punya key points adalah dua perkara, tolong take note. Satu keywords, satu key player. Siapa yang nak jadi player utama untuk membeli berulang kali? Pertama Haji. Yang kedua tadi mungkin ejen emas atau stokis emas. So you deal dengan dia, bagilah good price. And you bagi keyword supaya dia boleh beli dengan you. Contoh,
Cik Seri, daripada Cik Seri beli kat sini, baik Cik Seri beli dengan saya boleh deliver depan rumah. Saya bawa saya punya sampel, satu luggage. Cik Seri pilih tak payah keluar rumah, saya datang ke rumah Cik Seri. So kat situ I pun tak payahlah nak siap. So I boleh terus pergi, you datang ke tempat I terus boleh beli dan I terus distribute. So you kena cari satu keywords yang membuatkan klien you akan say yes. Alright, itu adalah UBP, Unit Buying Proposition. Alright. So yang ketiga, kemahuan. Kemahuan ni apa? Jackpot. Saya selalu panggil jackpot. Kalau ada, alhamdulillah. If not, it's okay. Apa dia? One of it adalah educational business. Contoh, you jual buku atau jual peralatan sekolah anak atau jual barangan-barangan sekolah untuk budak. So selain benda tu, you jual apa? You jual training, tiket training. Contoh, kalau you pergi training kat sini, you akan dapat bla bla bla. Alright. Kalau you beli e-book ni, you akan dapat bla bla bla. So you kena tahu keywords dan key player dengan siapa you patut menjual. Apa yang you nak cakap, apa kelebihan value tu. So you kena bagi tahu benda tu. Alamak, ada pula budak ni, kata pula bapa orang. Alright, so kat sini you kena tahu educational business ni basically dia punya untung sangat lumayan. Sebab kenapa? Dia tak kerap orang beli, tetapi ramai orang beli, tetapi untung dia juga besar. Contoh, you ada team, you sebagai stokis, you enroll you punya team untuk pergi training ni pula every week buat. Team you takkan participate every week. Normal, manusia takkan datang kelas setiap minggu. Tetapi sekali dia datang, you hantar 10 orang. 10 orang, kalau tiket tu RM180, you dapat 25%, 26%. Untung you dah berapa? Alright, kita ambil contoh lah. RM180. RM180 kali 26%. Ada RM46, 80 sen. Kali dengan 10 orang, you hantar satu grup pergi training dah RM468. Alright. Minggu depan, you hantar lagi 10 orang. 468 kali sampai 4 minggu. You dapat 1872. Itu kalau you hantar team you saja. Alright. Bayangkan kalau you dapat key player yang betul. You pergi kepada branch manager. Puan, kalau puan hantar you punya Pro 2 team pergi training, social media training, you boleh dapat gain bla bla bla. You find out the keywords supaya membuatkan branch manager tu say yes. Dia say yes, you dapat 30 orang sales advisor Pro 2. Contoh you pergi dekat Shah Alam. So you dapat 10 orang. Tadi 180 kali dengan 26%. RM46.80 kali dengan 30 orang pergi. Satu grup Pro 2 dah dapat untung RM1,404. Alright, minggu depan you cari Pro 2 Rawang pula. Lepas tu you cari Pro 2 Selayang. Lepas tu you cari Pro 2 Bukit Jelutong. Contoh. So ada 4 minggu. Kali dengan 4. You bayangkan RM5,616 untuk tim Pro 2 saja. Belum masuk you punya tim, belum masuk you punya ni. Sebab tu, yang hujung ni, dia memang tak selalu. Tetapi kalau dapat sekali jackpot, pergi yang kemahuan ni saja, you boleh gain a lot of money. Alright? Sebab tu, I create The Venturer. The Venturer, siapa yang duduk dengan The Venturer bawah I, inilah yang you akan dapat. Kalau you target pada yang kita target. Branch manager, so bla 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 bla, kita target macam tu. So, supaya The Venturer bawah I, sales team untuk company I, kita dapat untung yang gila-gila. Satu orang boleh untung RM3,000 ke RM12,000 sebulan. Itu tak acap tak acap kali, tak kerap, you know. Dia bukan selalu, kadang-kadang, tapi you dah untung besar. Keperluan, untung dia macam pula. Keperluan, dia punya untung bergantung kepada viral atau bergantung kepada permintaan, bergantung kepada apa nama yang betul bergantung kepada musim. Right. Kalau kena musim emas, sedap. Kalau kena musim dah buka sekolah, semua nak melawar. Kalau dah kena musim, lagi satu saya lupa. Keperluan juga adalah teknologi. Lagi satu gadget, appliance atau barang rumah. Ada masa nanti nak raya, teknologi, contoh barang rumah juga gadget akan menjadi high demand. So siapa antara anda yang belum ada menjual produk-produk orang, especially kepada barangan rumah ataupun gadget, anda dah boleh cari sekarang. Sebab puasa raya dah nak dekat. Tak adalah nak dekat lagi, maybe 4-5 bulan lagi. Tapi kalau anda dah dapat siapa founder yang boleh anda berkolaborasi untuk jual produk mereka, anda dah boleh dapat keuntungan 3 atau 4 bulan lebih laju daripada ejen-ejen lain.
that is strategy. Please execute. Alright, kepentingan I believe semua orang tahu. Cumanya kepentingan ni dia macam ni tau. McDonald dia tak cakap kentang dia paling best, tetapi dia menjual kentang fries dia, fries kentang lah, french fries dia dengan sangat banyak everyday, berbanding Burger King, berbanding KFC, berbanding and so on. Tetapi dia tak claim dia yang terbaik. So anda perlu macam ni, anda nak cakap produk makanan terbaik, dia tak ada istilah terbaik, tapi ada istilah yang produk ni terjual laju, produk ni terjual banyak, produk ni terjual dengan keuntungan yang besar. So you kena target for that. I wish you get my point today, right? Supaya anda boleh utilize, anda boleh guna pakai untuk bisnes anda, walaupun anda sebagai agent, walaupun anda sebagai dropship, walaupun anda sebagai stockist. I wish this sharing bermanfaat untuk anda. Alright, so my name is Kim Abdullah, business management consultant. Please subscribe, please tekan notification kat button tu, please share this video untuk orang lain pun dapat belajar, anda dapat pahala. Thank you so much.